Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Okey. Jadi cikgu harap sihat belaka ini. Okey, cikgu share skrin nampak tak? Nampak cikgu? Okey, nampak? Okey. So kita nak masuk tajuk baru hari ni, modul 6. So kita ada 2 tajuk ni. Kita nak perhabis kat tajuk ni. Okey, modul 6 perakaunan untuk kelab dan persatuan. Okey, kita tengok standard kandungan sepatutnya apa yang ada dalam modul 6 ini. Yang pertama dia nak bercerita mengenai kelab dan persatuan. Sekarang kita dah ke kelab dan persatuan pula. Kemudian dalam ni kita akan belajar nanti akaun penerimaan dan pembayaran. Kemudian yang ketiga, akaun yuran ahli. Okay, dalam kelab persatuan ni dia ada ahli, so kita kena buat akaun yuran ahli. Kemudian yang keempat, kita akan buat akaun pendapatan dan perbelanjaan. Dan yang terakhir sekali, penyata kedudukan kewangan kelab dan persatuan. Dia pun sama ada PKK juga. Okay, tengok sedikit mengenai pengenalan apa dia kelab dan persatuan ni. Okey. Antara contoh-contoh yang diberi kelab yang ada, kelab dan persatuan yang ada di Malaysia. Antaranya kita ada Persatuan Badminton Malaysia, kita ada Persatuan Seni Silat Gayung Malaysia, Kelab Bahasa Melayu, Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Ini antara contohlah kelab dan persatuan. Ada perkataan depan dia kelab, ada depan dia persatuan. Itu maknanya ini contoh kelab dan persatuan. Sekarang kita nak tengok apa maksud kelab dan persatuan dan apakah faedah dia kita belajar tajuk ni. Okey, ini gambar tadi. Gambar antara contohnya yang lain kita ada kelab cegah jenayah, kelab matematik, kelab kebudayaan, kelab catur, Persatuan Bahasa Melayu. So, ini gambar yang diberi. Boleh tengok gambar. Ini antara contoh gambar dia. Okey. So kita nak tengok 6.1 kelab dan persatuan. Sebelum tu kita tengok standard pembelajaran. Yang pertama, murid boleh menerangkan takrif. Okay, takrif ni maksud. Apa dia maksud kelab dan persatuan di bawah Akta Pertubuhan 1966. Okay, yang kedua, murid boleh menerangkan tata cara dan matlamat penubuhan sesebuah kelab. Dan yang ketiga, boleh menerangkan perbandingan, tata cara dan matlamat penubuhan kelab dan persatuan dengan entiti bermotifkan keuntungan. Okey. So kita tengok dulu 6.1. Apa dia kelab dan persatuan ni? Maksud dulu. Takrif ataupun maksud kelab dan persatuan di bawah Akta Pertubuhan 1966. Dia akta ada akta nak tubuh tu. Nama dia Akta Pertubuhan 1966. Jadi dia kata kelab dan persatuan ini adalah merupakan organisasi yang bukan bermotifkan untung. Kalau sebelum ni kita belajar bermotifkan untung. Yang ini dia tidak bermotifkan untung. So ditubuhkan untuk apa? Jadi ditubuhkan kelab dan persatuan ni yang pertama untuk menyediakan kemudahan kepada ahli-ahli dia. Menyediakan kemudahan. Yang kedua, menjaga kebajikan ahli-ahlinya. Ini antara tujuan ditubuh kelab. Sediakan kemudahan. Yang kedua, nak jaga kebajikan ahli dia. Jadi di bawah Seksyen 2, Akta Pertubuhan 1966, sesebuah pertubuhan adalah didefinisikan sebagai mana-mana kelab, mana-mana perkongsian atau mana-mana persatuan yang mengandungi 7 orang atau lebih. Okay, 7 atau lebih. Tidak kira apa jua jenis atau tujuannya, sama ada sementara atau kekal, tetapi tidak termasuk badan-badan yang perlu didaftarkan
di bawah mana-mana undang bertulis. Seperti syarikat, koperasi, kesatuan sekerja, persatuan ibu bapa dan guru, badan-badan sukan dan lain-lain. Okay, jadi maksud kelab dan persatuan ni di bawah Akta Pertubuhan 1966 ni maksudnya mana-mana kelab. Mana-mana perkongsian atau persatuan yang ada 7 orang atau lebih. Okay. Jadi kita tengok sikit info tambahan ni, cerita apa. Okay, info tambahan belah kanan ni. Kelab atau persatuan boleh juga kita takrifkan sebagai sesuatu entiti yang berstruktur. Ada perlembagaan, berperlembagaan, berperaturan dan berkepimpinan yang dianggotai oleh ahli-ahli yang berdaftar. Mempunyai minat, mempunyai kegemaran dan mempunyai hasrat yang sama. Serta bertujuan untuk saling bekerjasama dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai matlamat kelab atau persatuan yang telah ditetapkan. Ini maksud lain pula bagi kelab dan persatuan. Okey. Boleh yang pertama, definisi kelab persatuan. Yang kedua, kita nak tengok macam mana nak tubuhkan kelab dan persatuan ni. Okay, dia ada tata cara penubuhan kelab dan persatuan. So ini ada 5 langkah nak menubuhkan kelab dan persatuan menurut Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Okay, so yang pertama, kena adakan mesyuarat penubuhan dulu. Okay, buat mesyuarat dulu. Yang kedua, tetapkan nama pertubuhan. Apa dia alamat berdaftar dan juga melantik ahli-ahli jawatan kuasa penaja. Okay, dah mesyuarat, tetap apa nama pertubuhan kelab persatuan kita ni. Alamatnya apa? Kemudian lantiklah AJK penaja. Okay, langkah yang ketiga, menetapkan undang-undang perlembagaan pertubuhan. So tetapkan undang-undang dia. Yang keempat, mendaftarkan pertubuhan dalam sistem e-Roses. So dah ada nama semua, kita pun daftarkan dalam sistem e-Roses. Dan langkah yang terakhir, menyemak permohonan pendaftaran selepas bayaran fee dibuat. Okay, kita dah bayar yuran semua, kita pun semaklah permohonan pendaftaran kita tadi. Okay. Okay, boleh ya? Ada 5 langkah tu. Sekiranya ada soalan boleh tanya. Okay, kalau tak ada, cikgu nak bagi perbandingan. Okay, kita nak bandingkan tata cara nak tubuh kelab dan persatuan dengan entiti yang berorientasikan keuntungan. Okay. So, ada 2 perbandingan, tengok kat sini. Okay, cikgu baca kelab dan persatuan dulu. Okay, kelab dan persatuan tadi sama yang 5 tadi. Cikgu ulang balik, mengadakan mesyuarat penubuhan, menentukan nama pertubuhan, alamat berdaftar dan melantik ahli-ahli jawatan kuasa penaja. Kemudian menetapkan undang-undang perlembagaan pertubuhan, mendaftarkan pertubuhan dalam sistem e-Roses dan semak permohonan pendaftaran selepas bayaran fee dibuat. Fee ni ialah yuran. Selepas bayaran, yuran dibuat. Okay. Untuk entiti berorientasi keuntungan, apa-apalah perkongsian ke, milikan tunggal ke. Yang pertama, isi dan kemukakan borang A. Yang kedua, daftarkan perniagaan. Kemudian yang ketiga, dapatkan sijil akuan pendaftaran. Nama dia borang D. Dan yang keempat, pamerkan sijil perakuan pendaftaran. So 4 langkah lah untuk entiti yang selain daripada kelab dan persatuan yang berorientasikan keuntungan. Okay. Okay, kita tengok yang ni pula. Apa matlamat nak tubuh kelab dan persatuan? Jadi ada 3 tujuan ya. 3 tujuan. Tadi cikgu dah baca sebenarnya sikit. Ada cikgu dah cerita atas tadi sikit kan tujuan dia. Okay, so ditambah lagi. Okay, kelab dan persatuan ditubuhkan dengan tujuan yang pertama menjaga kepentingan ahli. Samalah tadi. Yang kedua,
menyediakan kemudahan kepada ahli. Pun ada cikgu cerita tadi. Tambahan satu lagi. Mengadakan perkhidmatan sosial, kebudayaan, rekreasi dan sukan kepada ahli. So ada 3 tujuan. Yang pertama nak jaga kepentingan ahli. Kedua sediakan kemudahan. Yang ketiga mengadakan perkhidmatan. Perkhidmatan sosial boleh, kebudayaan boleh, rekreasi dan juga sukan kepada ahli dia. Okay. So kita nak bandingkan matlamat penubuhan kelab dan persatuan dengan orientasi yang berorientasikan ke entiti yang berorientasikan keuntungan. Kita nampak akan ada perbezaan kat sini. Okay, tengok kita baca yang kelab dan persatuan dulu. Okay, ulang balik je, ditubuhkan dengan tujuan untuk menjaga kepentingan dan kebajikan ahli serta tidak berorientasikan keuntungan. Okay, berbeza dengan entiti lain, ditubuhkan dengan tujuan berorientasikan keuntungan dan tiada matlamat menjaga kebajikan. Ya tak, kalau kita tubuhkan milikan tunggal, memang kita contoh kita nak berniaga, memang kita niaga nak dapat untung. Dan kita tidak akan menjaga kebajikan orang lain. Itu kalau yang berorientasikan keuntungan. Kita tengok sikit yang info tambahan ni. Kita ada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Okay, Jabatan Daftar Pendaftaran Pertubuhan Malaysia merupakan agensi kerajaan. Fungsi dia menguat kuasa undang-undang, mengawal dan mengawasi pertubuhan supaya tidak bertentangan dengan keamanan dan keselamatan di Malaysia. Ini fungsi Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Dan maklumat-maklumat yang lain kalau rajin bolehlah scan QR code ni, boleh bacalah dalam dia. Dalam dia ada maklumat tata cara penubuhan persatuan dan kelab. Okey. Ada soalan? Okay, so kalau senyap cikgu andaikan mungkin terlebih faham. So kita pergi ke standard pembelajaran. Okay, ini mudah. Ini setakat teori je. Okay, so standard pembelajaran, murid boleh menerangkan sumber utama kewangan kelab dan persatuan. Maknanya sumber utama dia, kewangan dia mari daripada mana. Okay, so kita nak tengok kat sini. Setiap kelab dan persatuan menerima sumber kewangan utama daripada ahli dia. Okay, yang pertama daripada ahli ataupun daripada sumber luar. So ada dua lah. Okay, daripada ahli atau sumber luar. Sumber kewangan kelab dan persatuan terdiri daripada sumber utama. So sumber utama tu banyak. Contohnya yuran keahlian. Dan juga sumber lain seperti yuran pertandingan. So ini adalah contoh sumber kewangan dia. Sumber kewangan lain, kelab dan persatuan. Kita ada 2, 4, 6, 8 sumber kewangan lain. Okay, yang pertama yuran pertandingan. Buat apa-apa pertandingan kan biasa kita kenakan yuran. Itu satu contoh sumber. Kemudian yang kedua, kutipan jualan pesta ria. Okay, kita buat jualan pesta ria, kita dapat kutipan jualan tu. Yang ketiga, yuran pendaftaran atau yuran masuk. Mana-mana ahli yang nak masuk, kena bayar yuran pendaftaran dulu. Okay. Yang keempat, sewa diterima kerana penyewaan kemudahan kelab. So kita ada kelab, jadi kita boleh sewa kemudahan yang ada dalam tu. Kemudian dapatlah sewa diterima. Okay, yang kelima, jualan aset bukan semasa. Sekiranya kita ada aset, kita boleh jual aset tu. So jualan tu pun dikira sumber kewangan. Okay, yang keenam, derma. Apa-apa kutipan derma atau orang bagi derma kat kita. Kemudian keuntungan perniagaan yang dikendalikan oleh kelab dan persatuan. Kita ada buat apa-apa jualan ke, kita dapat untung. Itu pun sumber juga. Dan yang terakhir ialah faedah atas pelaburan. So bila kita melabur, kita dapat faedah. Okey, so ada 2, 4, 6, 8 sumber kewangan lain. Okey, boleh sambung ni.
Standard pembelajaran, murid boleh membandingkan akaun-akaun kelab dan persatuan dengan akaun-akaun entiti yang berorientasikan keuntungan. So kita nak banding kelab persatuan kena buat benda. Kalau yang lain kena buat benda. Okay. Tengok atas sikit. Terdapat beberapa aspek yang membezakan antara perakaunan kelab dan persatuan dengan perakaunan entiti yang berorientasikan keuntungan. So kita nak banding. Okay, cikgu harap awak nampak apa dia entiti yang berorientasikan keuntungan tu. Tadi cikgu bagi dah contohnya milikan tunggal, perkongsian. Memang ya, kalau negeri memang nak untung. Tu antara contoh dia. Entiti ni badan yang berorientasikan keuntungan. Jadi kita nak buat perbandingan dengan kelab ni. Sebab kelab dan persatuan dia tidak berorientasikan keuntungan. Okay, yang pertama, akaun yuran dulu. Okay, akaun yuran, kelab persatuan memang ada akaun yuran. Tapi entiti lain yang berorientasikan keuntungan dia tidak ada akaun yuran lah. Kalau kita belajar milikan tunggal, mana ada akaun yuran. Perkongsian pun sama, tak ada akaun yuran. Okay. Yang kedua, penerimaan dan pembayaran. Kalau entiti yang berorientasikan keuntungan, cikgu baca belah kanan dulu. Okay. Semua penerimaan dan pembayaran tunai direkodkan dalam buku tunai. Okay. Semua yang kita terima atau kita bayar secara tunai mesti rekod dalam buku tunai. Imbangan duga disediakan dan menjadi sumber maklumat untuk penyediaan akaun perdagangan dan untung rugi. Okay. So kita kena buat imbangan duga. Dan imbangan duga ni lah sumber kita untuk kita sediakan pula akaun perdagangan dan untung rugi. Apor kita panggil. Okay. Bandingkan dengan kelab dan persatuan. Okay, kita tengok kelab dan persatuan. Semua penerimaan dan pembayaran tunai direkodkan dalam buku tunai dan dirumuskan dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Okay, dia rekod juga dalam buku tunai. Kemudian dirumuskan balik dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Maknanya kena sediakan akaun penerimaan dan pembayaran. Okay, satu lagi, akaun penerimaan dan pembayaran digunakan sebagai sumber maklumat untuk penyediaan akaun pendapatan dan perbelanjaan. So untuk kelab persatuan ni selepas kita sediakan akaun penerimaan dan pembayaran, so sumber maklumat dalam dia, kita sediakan pula akaun pendapatan dan perbelanjaan. So ada dua dekat sini kelab persatuan. Akaun penerimaan dan pembayaran selagi akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, dan yang terakhir, akhir dia lagi bawah. Okey, dah nampak. Yang ketiga, pendapatan dan perbelanjaan. Okey, baca belah kanan tu. Yang berorientasikan keuntungan. Semua pendapatan dan perbelanjaan direkodkan dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Macam kita belajarlah, milikan tunggal kan kita rekod dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Di mana kita nak cari untung bersih dengan rugi bersih. Untung bersih ni apabila pendapatan melebihi perbelanjaan. Rugi bersih dia terbalik. Perbelanjaan melebihi pendapatan. Okey, beza dengan kelab dan persatuan. Okey, pendapatan hasil dan perbelanjaan hasil direkodkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, so nanti kita akan belajar pendapatan ni dia ada dua. Pendapatan hasil, pendapatan modal segi. Begitu juga dengan belanja. Belanja hasil, belanja modal. Jadi yang kita rekod dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan ialah pendapatan hasil dan perbelanjaan hasil sahaja. Okey. Boleh faham tu? Yang melibatkan modal-modal kita dah rekod sini. Dan dia sama juga macam dalam milikan tunggal kita panggil untung bersih, rugi bersih kan. Dekat sini dia tak panggil untung bersih, dia panggil lebihan. Okay, kalau dapat positif lebihan, kalau dapat negatif dia panggil kurangan dalam kelab dan persatuan ni. Okay. Lebihan ni maksudnya pendapatan hasil
Pendapatan hasil melebihi perbelanjaan hasil ataupun dengan kata lain pendapatan hasil lebih besar dari perbelanjaan hasil. Okay. Kurangan pula terbalik apabila perbelanjaan hasil melebihi pendapatan hasil. Okay, boleh kat sini? Okay. Ambil butir-butir pendapatan hasil dan perbelanjaan hasil, kita rekodkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Kalau kita tolak kayak gini, dapat positif, kita panggil dia lebihan. Kalau kita tolak dapat negatif, kita panggil kurangan. Okay, yang terakhir barulah penyata kedudukan kewangan. Okay. Komponen penyata kedudukan kewangan macam biasa kita belajar aset, liability, equity pemilik. So nak dapat equity pemilik ialah aset tolak liability. Okay, dalam kelak dan persatuan sama juga. Tapi bezanya dari segi butir equity pemilik. Okay. Dalam kelab persatuan dia ada aset, dia ada liability. Equity pemilik dalam kelab dia tak panggil equity pemilik. Dia panggil dana terkumpul. Istilah dia bertukar. Okay, dana terkumpul. So dana terkumpul sama dengan aset tolak liability. Okay, boleh dalam kelab persatuan dia panggil dana terkumpul. Dia tak panggil istilah equity pemilik. Rumus sama, aset tolak liability. Okay, info tambahan, apa dia dana terkumpul? Dana yang dimiliki oleh sesebuah kelab dan persatuan. Okay, ada tanya? Okay, standard pembelajaran seterusnya, murid boleh menganalisis sama ada aktiviti mencari keuntungan bagi kelab dan persatuan bertentangan dengan motif utama penubuhannya. Okay, kalau tengok motif utama, kita tubuhkan kelab persatuan ni bukan bermotifkan keuntungan. So kita nak buat analisis. Cuba kita tengok kat sebelah. Aktiviti mencari keuntungan bagi kelab dan persatuan. Okay. Apa yang kita tahu, kelab dan persatuan ditubuhkan bukan bertujuan untuk mencari keuntungan kerana merupakan organisasi bukan perniagaan. So kelab dan persatuan ni dia organisasi yang bukan perniagaan. Okay. Tujuan utama kelab dan persatuan macam tadi cikgu cerita, dia nak menyediakan kemudahan dan menjaga kebajikan ahli. Itu tujuan utama nak sediakan kemudahan nak jaga kebajikan ahli Namun namun begitu ada juga kelab dan persatuan yang menjalankan aktiviti perniagaan. Okay, ada juga kelab ni dia buat aktiviti perniagaan. Okay, tujuan dia apa? Dia nak menjana atau menambahkan dana kelab dan persatuan. So kalau dia tak buat aktiviti perniagaan, tak ada dana lah dia. So tak ada dana, macam mana dia nak bergerak? Kelab dan persatuan ni tak boleh bergerak kalau tidak ada sumber kewangan. Jadi dia pun buatlah aktiviti perniagaan. Tujuannya hanyalah untuk menjana atau menambahkan dana kelab dan persatuan tadi. Okay, contohnya, kelab bola sepak Taman Maluri menjalankan aktiviti seperti menganjurkan pertandingan bola sepak. So bila dia buat pertandingan, adalah duit dapat sikit. Orang bayar kan nak masuk. Mengadakan klinik bola sepak. Menjalankan aktiviti sewaan padang kepada orang awam bagi tujuan menambahkan dana. So kesemua aktiviti yang dijalankan tadi adalah untuk menjaga kebajikan ahli. Okay, boleh kat sini ya. Dia buat aktiviti perniagaan hanya nak jana atau nak tambahkan dana dia sahaja. So John fikir ni, saya rasa semua boleh jawab ni. Terdapat banyak kelab atau persatuan yang ditubuhkan di sekolah. Namakan satu kelab atau persatuan. Okay. Rasa boleh jawab belakang. Kelab persatuan pas. Apa kelab persatuan kat sekolah? Siapa nak jawab? Dia. Apa dia? Kelab apa? Kelab persatuan apa yang ada kat sekolah Ustaz Ismail 2? Robotik. Robotik lagi? Robotik semua masuk robotik belaka? Komputer. Komputer. Kalau persatuan apa? Credit Persatuan policy. apa?
Persatuan benda bowling? Polis. Polis. Polis persatuan? Uniform. Uniform kan? Persatuan Bahasa Melayu, Persatuan Bahasa Inggeris, Persatuan Matematik, macam-macam persatuan. Okay. So, kita nak masuk tajuk last hari ni 6.2. 6.2 ni sikit je kot. Kalau sikit sempat 6.3. Kita tengok dulu 6.2. Standard pembelajaran, murid boleh yang pertama menerangkan tujuan penyediaan akaun penerimaan dan pembayaran. Okay, ingat tadi cikgu dah cerita kelab persatuan kena sediakan akaun penerimaan dan pembayaran. Apa yang kita terima dan apa yang kita bayar kena sediakan. Itu maksud dia. Yang kedua, berikan contoh. Item penerimaan apa contoh dia? Item pembayaran apa contohnya? Okey. Ini dalam kata lain sebenarnya macam kalau kita belajar Amerikan Tunggal, hasil dan belanja lah. Sini dibuat terima dan bayar. Istilah dia penerimaan dan pembayaran. Okay, 6.2 akaun penerimaan dan pembayaran. Tujuan penyediaan dia untuk merekodkan semua penerimaan dan semua pembayaran tunai kelab dan persatuan dalam suatu tempoh perekanan. Semua tunai, semua penerimaan tunai, semua pembayaran tunai kita nak rekod. Okay, ini contohnya. Dan inilah antara contoh-contoh yang keluar lah dalam ujian peperiksaan. So kena ingat sikit lah ataupun fikir logik lah. Okay, antara contoh penerimaan tunai, dengan istilah lain hasil lah bagi kelab dan persatuan. Contohnya yuran ahli, yuran pendaftaran. So ahli bayar yuran, kita terima. Pendaftaran yang ahli bayar tu kita terima, hasil lah bagi kita. Yuran ahli, yuran pendaftaran, bayaran masuk, derma, sewa gelanggang tenis atau sewa gelanggang badminton, sewa laci. Kan biasanya ada laci-laci tu kan, sewa, bayaran sewa dia tu. Kutipan sukaneka atau pesta ria atau tari menari. Ini antara contoh penerimaan tunai. Okey. So kena ingat sikit lah. Okay, yuran ahli, yuran pendaftaran, bayaran masuk, derma, sewa gelanggang tenis atau badminton, sewa laci, kutipan sukaneka atau kutipan pesta ria atau kutipan tari menari. Okay. Yang ini contoh pembayaran tunai ataupun belanja lah bagi kelab dan persatuan. So antaranya kita bayar surat khabar dan majalah, kadar bayaran. Okey. Kadar bayaran ni banyak kali kita jumpa. Apa contoh dia kadar bayaran? Okay, cikgu dah ulang banyak kali ni. Apa contoh kadar bayaran? Siapa boleh maklum? Siapa ada kat luar tu? Ada bawa masuk ke? Chiu Jing Hang. Chiu Jing Hang? Adiba? Senang ada kali. cikgu. Apa dia? Ada? Apa ya? Ada. Apa contoh kadar bayaran? Cikgu ulang. Cikgu nak tahu kadar bayaran ni apa contoh dia? Kadar bayaran. Kita kena bayar kadar bayaran. Bil elektrik. Bil elektrik lagi? Bil air. Bil air. Ada lagi? Tak ada. Banyak lagi. Bil apa lagi? Parking kereta. Parking kereta tu bukan kadar bayaran. Kadar bayaran. Bil api, bil air, bil internet, bil telefon. Kena ingat sikit bil ni. Kadar, ada kadar dia kan. Ada kadar-kadar yang perlu dibayar. Tu kadar bayaran. Okay, bil api, bil air, bil internet, bil telefon. Tu kadar bayaran. Okay. Kita gabung istilah dia kadar bayaran. Okay. Contoh lain kita kena bayar insurans. Okay. Beli perabot atau alatan sukan. So kena bayar lah. Alat tulis, honorarium. Nanti kat bawah lagi ada cerita apa dia honorarium. Hadiah pertandingan. Buat kursus dan motivasi. Pergi lawatan. Semua ni melibatkan pembayaran
secara tunai. Okey, boleh contoh penerimaan pembayaran? Okay, gulang balik pembayaran surat khabar dan majalah, kadar bayaran, insurans, perabot atau alatan sukan, alat tulis, honorarium, hadiah pertandingan, kursus dan motivasi lawatan. Ataupun contoh-contoh lain lah yang sesuai. Okey, yang ni standard pembelajaran. Murid boleh menyediakan akaun penerimaan dan pembayaran macam biasa dalam dua bentuk. Bentuk T dan format penyata. Okey, yang ni mudah je nak ingat. Tengok Okay, kita tengok bentuk T dulu. Bentuk T. Akaun penerimaan dan pembayaran bagi tajuk dia akaun penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir soalan kata bila? Contohnya 31 Disember 2020. Titik-titik ni kena sambung bukan dibiarkan kosong tengok soalan. Kalau dia kata 31 Mac 2020 saling. Okey, sebenarnya cikgu nak maklum akaun penerimaan dan pembayaran ini adalah menggantikan buku tunai. Okey, buku tunai. Kita nak cari akaun bank sebenarnya. Okey. So akan bermula dengan sebelah kiri baki BB. Baki BB ni maksudnya baki awal bank. Okey, so kena ingat sikit lah. Okay, kita buat bentuk T. Ni bentuk T Sebelah kiri bermula dengan baki BB, baki awal. Maksudnya baki awal bank. Carilah soalan bagi berapa baki awal bank. Tambah penerimaan. Semua yang kita terima. Tengok soalan. Kalau soalan bagi yuran ahli, yuran pendaftaran, derma, sewa gelanggang, sewa laci. Ambil sebiji daripada soalan. Hak ni paling mudah sekali akaun penerimaan dan pembayaran ni. Soalan bagi penerimaan apa? Saling je belaka dalam tu. Okey. Kemudian sebelah kanan pula, sebelah kredit, semua pembayaran. Soalan bagi apa? Ambil salin buat masuk je. Contohnya soalan bagi pembayaran surat khabar. Tulis nilai. Ni nilai surat khabar 100 contoh. Kadar bayaran 200. Okay. Insurans, alat tulis, kursus dan motivasi perabot. Okay. Kemudian kita campur. Baki BB campur penerimaan. Dapat berapa jumlah? 5,000 katakan. So sebelah debit 5,000, sebelah kredit pun 5,000 dan tolaklah semua pembayaran ni. So kita dapatlah baki akhir. Baki akhir ni maknanya baki akhir bank. Baki HB bank. Berapa baki akhir bank? Kalau awak bentuk T macam biasa, ada baki HB mesti ada baki BB. Baki awal bank yang baru. Okey, dapat jumlah dia. Okey, boleh kesimpulannya sebenarnya akaun penerimaan dan pembayaran ni adalah akaun bank kita buat. Okey, akaun bank. Okey, boleh ingat ni? Bentuk T, sebelah debit baki awal bank. Kemudian saling semua penerimaan. Sebelah kredit, saling semua pembayaran. Lepas tu campur lah. Katakanlah awak campur, sekarang ni pembayaran lebih besar. Katakan, sebelah kredit lebih besar pembayaran. So letaklah jumlah sini, 5,000. Sebelah debit pun kena 5,000. Tolak lah. Tolak semua yang sebelah debit ni. Tak cukup tulis lah baki HB. Kalau baki HB sebelah debit, baki BB tulis sebelah kredit. Okey, boleh? Sebab bank ni dia boleh dua keadaan. Macam sekarang ni, kalau tengok sekarang ni, baki BB sebelah debit kan? Bermakna aset semasa lah ni. Bank aset semasa. Katakanlah kita kira kayak gini, pembayaran lebih besar, tolak baki BB, tolak penerimaan, tak cukup sebelah debit. Baki HB akan duduk sebelah debit, maknanya baki BB belah kredit lagi. Bermakna ini overdraft bank. Okey, boleh. Bank dia boleh dua keadaan. Sama ada baki BB sebelah debit, baki BB sebelah kredit. Okey. Ini sebab dia mewakili akaun bank. Akaun bank dalam buku tunai kita belajar. Okey, ini bentuk tim. Kalau bentuk penyata macam biasalah ada dua ruangan ni. Buat dua ruangan. Tajuk sama, akaun penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir. Masuk ikut soalan. 31 Disember 2020 contoh. Okay. Jadi awak ambil semua yang debit ni. Kalau bentuk penyata senang je. Salin sebiji yang debit ni letak dulu. Baki BB letak ujung. Kemudian tambah penerimaan. Salin belaka. Yuran ahli kalau ada.
yuran pendaftaran, derma, sewa gelanggang, sewa laci. Sebab dia banyak letak dulu di ruangan pertama ni. So campur dulu semua penerimaan ni. Jumlah letak di hujung. Hujung dengan hujung kena tambah. Tulis dah formula ni. Tambah. So tambah lah. Contohnya baki 1,000. Tambah penerimaan 3,000. So jadi 4,000 kat sini. Okay, kemudian ambil yang sebelah kredit pula pembayaran ni. Awak keluar pembayaran ni letak sini. So bila awak keluar dia jadi tolak. Sebab dia berlawanan lah. Tolak pembayaran. Salin semua yang ada. Surat khabar, kadar bayaran, insurans, alat tulis, kursus dan motivasi perabot. Katakan campur, tak ruangan satu dulu Campur dapat 2,000 katakan. So tolak kena kurung. Tadi 4,000 atas ni kan. 4,000 tolak 2,000. Dapat positif 2,000. So butirnya baki HB. Okay. Boleh ingat ni? Akaun penerimaan dan pembayaran. Dan ingat satu lagi clue yang cikgu bawa. Ini mewakili akaun bank. Ya, akaun bank. Tak maklum sini. Kena faham sendiri. Ini adalah akaun bank. Kita nak cari akaun bank. So baki BB tu maknanya baki awal bank. Baki HB ni baki akhir bank. So baki akhir ni nanti kita masukkan dia dalam penyata kedudukan kewangan. Okay. Butir dia bank lah. Dekat penyata kedudukan kewangan ni. Ambil bank akhir. Okay, so boleh ingat? Kita tengok contoh sikit. Kita ada 7 minit lagi sempat. Okay, tengok contoh. Penyediaan akaun penerimaan dan pembayaran dalam bentuk T dan format penyata. Okay, 1 Januari 2017, nampak dah ikan baki tunai di bank. Okay. Maknanya akaun bank lah ni. Okay, dia maklum dalam contoh. Kalau awak dapat tangkap, dapat lah. Baki tunai di bank. Ni mana baki awal. 1 hari bulan awal baki BB. Kelab renang Sungai Chua Selangor berjumlah 21,200. So baki BB-nya 21,200. Kalau nak buat bentuk T, letak sebelah debit. Kalau nak buat bentuk penyata, letak atas sekali. Pada 31 Disember 2017, Bendahari Kelab telah menyenaraikan butiran berikut. Nampak tak penerimaan? Salin yang sebiji semua yang diberi. Dia bagi yuran ahli 10,840. Bayaran masuk 1,500. Sewa laci 1,200. Sewa kolam 10,500. Campur belaka lagi. Okay, pembayaran pun sama. Salin sebiji yang dia beri. Penyelenggaraan kolam 7,600. Kadar bayaran 980. Perabot 8,600. Insurans 960. Honorarium 2,000. Alat tulis 220. Kursus dan motivasi 1,600. Belanjaan 450. Okay. Info tambahan, debitkan semua penerimaan tunai. So ni kalau kita nak buat bentuk T. Kalau bentuk T letak belah debit lah penerimaan. Kreditkan semua pembayaran tunai dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Okay, kalau nak buat bentuk T, pembayaran ni kita letak sebelah kredit. Okay, sediakan akaun penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2017 dalam bentuk T dan format penyata. Okay, so dia nak kita pandai sebab dua-dua, nampak tak? Okay, so mesti ada tajuk dia, Kelab Renang Sungai Chua, letak tengah-tengah. Akaun penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Okay, nampak baki BB bank dia letak atas. Ni sebelum bentuk T 21,200. So senaraikan semua penerimaan, yuran ahli, bayaran masuk, sewa laci, sewa kolam. Okay, so campur dapat 45,240. Okay, sebelah kredit senaraikan semua pembayaran. Salin semua soalan beri. Jangan tinggal sesa pun. Okay, penyelenggaraan kolam, kadar bayaran, perabot, insurans, honorarium, alat tulis, kursus dan motivasi belanja am. So kalau kita kira sebelah debit lebih besar. Okay, letak biar nilai sama. 45,240. Okay, tolak semua pembayaran ni. Tak cukup lagi 22,830. So ini butirnya baki HB. HB ni hantar bawah. Ataupun dengan kata lain baki akhir. So ada HB mesti ada BB. Baki BB 22,830. So baki akhir bank kita ni 22,830. Okay, info tambahan nak dapat baki akhir tunai sama dengan baki awal tunai tambah penerimaan tolak pembayaran. Okay, baki BB
tambah semua penerimaan, tolak semua pembayaran. So dapatlah baki akhir duit dia. Okay, so dalam bentuk penyata segi. Okay, ini bentuk penyata buat 2 kolom. Kelab Renang Sungai Chua, akaun penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Ingat bagi tahun berakhir ni mesti ambil tarikh paling last. Jangan ambil 1 Disember pula ataupun 1 Januari salah. Dia berakhir mesti tarikh paling last sekali. Okay, soalan bagi 31 Disember 2017. Okay, buat 2 ruangan. RM ni jangan tinggal sebab kita berada di Malaysia. So ringgit Malaysia, ringgit Malaysia. RM. Okay, baki BB, baki awal bank tadi yang 1 Januari Okay, letak ujung 21,200. Tambah penerimaan, salin semua penerimaan tadi. Letak jumlah di ruangan 1. Lepas tu campur belaka. Letak ruangan 2. 24,040. Okay, campur dua-dua ni. Dapat 45,240. Okay, tolak pembayaran. Senaraikan semua yang dia beri. Jangan tinggal sesa pun. Daripada penyelenggaraan kolam sampai belanjaan. Letak ruangan pertama dulu. Campur. Jumlah dia letak ruangan kedua. 22,410. Kurungkan dia. Format baru untuk tolak kena kurungkan dia. Jadi 45,240 tolak. 22,410 kita dapatlah 22,830. Sini butirnya baki HB. Okay, untuk format penyata dia akan berhenti setakat baki HB. Okay, nota bagi akaun penerimaan dan pembayaran kelab dan persatuan, sekiranya baki HB, baki akhir bernilai positif. Macam aku cerita tadi lah. Kalau dia positif, dia adalah aset semasa. Macam sekarang ni dia positif kan. Hasil lebih besar dari pembayaran. So dia positif, maka ianya adalah aset semasa. Sekiranya kita kira kayak gini, dapat negatif kat bawah ni. Baki HB ni negatif, maka dia adalah liability semasa. Okay, negatif maknanya overdraft bank. Okay, overdraft bank. Sikit lagi last sekali standard pembelajaran, murid boleh membezakan akaun penerimaan dan pembayaran dengan buku tunai bagi entiti yang berorientasikan keuntungan. So kita tengok apa persamaan dia. Merekod semua penerimaan dan pembayaran ke dalam buku tunai. Okay. Dia ada dalam buku tunai. Sebenarnya tadi baki BB tu akaun bank lah. Buku tunai dia. Perbezaan dia, kelab dan persatuan. Dia membuat ringkasan penerimaan dan pembayaran dari buku tunai ke akaun penerimaan dan pembayaran. Okay. Ringkasan tu. Dia masukkan ke dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Tadi kita nak cari baki bank tu. Kemudian entiti yang berorientasikan keuntungan, tiada akaun penerimaan dan pembayaran yang disediakan. Okey, ini latihan dia. So boleh buatlah kat rumah. Okay, senang je ni. Ni senang sekali. Mau satu ni kelak rakam muda. Cari baki akhir tunai bank. Ni campur je. Baki awal tambah penerimaan tolak pembayaran. So dapat baki akhir bank. Okay, soalan yang kedua sama macam yang kita buat latihan tadi. Okay, saya jawapan dah bawah ni. Okay, so ni boleh buat. Baki awal. So baki awal dia ada maklum tu 18,200. Kelab badminton 1,000. Tambah penerimaan salin belaka. Tolak pembayaran. So akan dapatlah baki akhir bank. Jawapan cokoh dah beri yang. Mau 1, mau 2. So insyaAllah hari Selasa. Selasa. Ini Selasa. So esok kita akan masuk akaun yuran ahli. Okay. So jangan keluar lagi. Kita nak tutup dulu. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'as. Innal insana lafi husnal ladzina amanu wa amilus salihati wa sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.